وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini hari Isnin bersamaan 25 Januari 2021, pengajian pukul 8.30 pagi, iaitu perbahasan sorof melalui kalimah surah Yasin. Dan kita masuk pada hari ini ayat yang ke-77. Sebelum itu saya jawab dulu salam ibu ayah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Zabeda, Ibu Selama, Ibu Maimunah, Ibu Hilaliyah, Ibu Sa'idah, Ibu Zanita, Ibu Nursidah dan lain, dan Ibu Nurmalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Masya Allah. Kita sambung ayat yang ke-77 surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tengok pada awalam yarul insan. Kita dah bincang ke belum? Belum lagi kan? Hari tu habis sampai ayat 76 ya. Waalaikumsalam Ibu Rusna. Okey, ibu ayah dalam bahasa Arab kita ada fi'il ra'a yara kan? Kita ada fi'il madhi ra'a, fi'il mudhari' yara. Macam mana aja ra'a? Ra, alif atasnya hamzah, ya tak ada titik. Ra'a, mudhari'nya yara. Ya, ra, ya tak ada titik. Yara. Apa maknanya? Maknanya melihat. Maknanya melihat. Okey. Tapi ibu ayah, bukan semua kita faham ra'a yara tu makna melihat. Ada juga ra'a yara dengan makna berfikir. Kan? Pada contoh kita kata, pada pandangan saya, pandangkan kita faham pandang tu dengan mata. Ra'a yara boleh terjemah pandang. Tapi bila kita kata pada pandangan saya, maksudnya pada fikiran saya, macam tu. Jadi mungkin terjemah ibu ayah akan ada terjemah berfikir, terjemah melihat, memandang, tengok. Kita akan tengok kejap lagi insya-Allah. Okey ibu ayah, saya kata tadi ra'a yara. Kemudian kita nampak di situ ada lam. Lam tu lam nafiyah. Lam itu adalah lam nafiyah. Ibu ayah, lam nafiyah masuk pada fi'il madhi ke pada fi'il mudhari'? Lam nafiyah hanya masuk pada fi'il mudhari'. Dia hanya masuk pada fi'il mudhari'. Betul tu Najib Wahab, masya-Allah ya. Hanya masuk pada fi'il mudhari' dan tak masuk pada fi'il madhi. Maka fi'il madhi kita tak jumpa lam nafiyah.
Maksudnya lepas lam nafiyah mesti fi'il mudhari'. Tadi saya kata ra'a mudhari'nya yara, ya ra ya tak ada titik. Okey. Jadi boyah di belakang fi'il mudhari' itu ada huruf apa tu kita panggil? Ada huruf apa ya boyah di belakang fi'il mudhari' itu ada huruf apa sekarang? Huruf illah. Kita panggil huruf illah. Huruf illah ini huruf alif, waw, ya. Betul Ibu Maryam ya. Ibu Ayah dalam perbahasan sorof ataupun nahwu, kalau di belakang tu ada alif, waw, ya, kita panggil huruf illah. Illah ni apa? Illah ni maksudnya penyakit. Huruf yang berpenyakit. Huruf yang berpenyakit. Penyakit tu macam mana? Penyakit tu maksudnya ada ketika huruf ni kita, Ibu Ayah kalau penyakit kita nak simpan ke ataupun kita nak buang penyakit. Kalau kita kata penyakit, kita nak simpan ke sakit kita, ke kita nak usaha untuk buang sakit tu? Kita buang. Okey, boya huruf-huruf ilah ini setengah keadaan dia terpaksa dibuang. Okey. Jadi balik kat sini. Tadi kan ya ra, ya tak ada titik. Ya ra. Bila masuk lam, lam ini akan menyebabkan fi'il mudhari' kalau belakangnya bukan huruf alif waw ya, kita matikan. Contoh yazhabu. Yazhabu. Belakangnya adalah huruf ba. Yazhabu belakangnya huruf ba. Akhirnya huruf ba. Bukan huruf alif, waw ataupun ya. Maka bila masuk lam, kita tak buang ba. Kita hanya matikan ba. Jadi lam yazhab. Lam yazhab. Ya'lamu. Lam ya'lam. Macam tu ya. Tapi kalau yara, ada huruf il, iaitu huruf belakang tu ada huruf ya, tak ada titik ataupun huruf alif maksurah kat situ. Maka apa kita buat ni boy ya? Kita kena hazaf. Kita hazaf, kita buang. Bila masuk lam kita buang. Lepas tu kita baca awalam yara. Yara tu tanpa ya, tak ada, tanpa alif maksurah kat belakang. Itu ya. Tanpa ya yang tak ada titik tu. Boleh buat ya? Okey, jadi awalam yara tu pendek tu. Okey, cuba saya tasrifkan yara ini buaya dalam keadaan yang asal. Kita panggil yang ibu buaya yang dah belajar lama sikit, kita panggil ketika mana dia rafa'. Ibu ayah setiap fi'il mudhari' ketika mana tak masuk apa-apa yang mengubah i'rab dia, kita sebut dia dalam keadaan rafa'. Contoh zahaba yazhabu, kena baca yazhabu. Zahaba yazhabu. Kecuali kalau masuk faktor-faktor ataupun penyebab-penyebab yang menukar i'rab dia jadi jazam ke, jadi nasab ke, itu baru bertukar i'rab dia. Okey Bu Ayah ya. Jadi sekarang ni yara, ra'a, yara ni ketika mana dia rafa'. Tengok saya tasrifkan ketika mana dia rafa'. Ibu Ayah yang apa ni, Ibu Ayah boleh buka nota mustawa 1 nota 16. Yang ada buku mustawa 1 buka nota 16. Okey, dah Ibu Ayah ya. Rumus fi'il mudhari'. Tengok saya tasrifkan ya. Kotak pertama yara, ya tak ada titik. Yara. Kotak kedua jadi yarayani. Yarayani. Kotak ketiga jadi yarawna. Boleh kotak ketiga jadi apa? Yarau, waw nun, yarawna. Kotak keempat jadi tara, dia seorang perempuan melihat. Tara. Kotak kelima tarayani, mereka berdua perempuan melihat. Tarayani. Kotak keenam, tadi kotak pertama yara kan? Kotak keenam kekalkan yara tapi tambah nun. Jadi yaraina. Dia jadi yaraina. Dah jadi ya balik. Huruf ketiga tu jadi ya. Yaraina gitu ya. Yaraina. Kotak ketujuh, kamu seorang lelaki sedang melihat. Tara. Okay. Kan ada lagu dulu tu, lagu siapa? Lagu perempuan tu, Wahidah tu. Ada lagu ni, saya dengar lirik dia. Arina maza tara. Hakaza wa kaza ma fi ayadina, kan? Itu dia maksud tu. Arina, tunjukkan kami.
Maza tara, apa benda yang kamu semua, apa yang kamu nampak. Hakaza wa kaza ma fi. Demikianlah apa yang ada. Ayadina tu apa ya? Saya tak ingat maksudnya. Boleh buat yang semua insya-Allah ya. Okey. Jadi tara, kamu melihat. Kalau kamu berdua lelaki sedang melihat, tarayani. Kalau kalian semua telah sedang melihat, tarawna. Kamu seorang perempuan sedang melihat, tarayna. Asalnya tarayina. Rasanya macam kita ada bincang kan minggu lepas, ada tak? Saya pun rasa macam baru bincang. Tapi tak apalah, kita ulang. Kalau dah bincang pun kita ulang balik ya. Tarayina. Asalnya tarayina jadi tarayna. Kotak yang ke-11, taroyani. Kamu berdua perempuan sedang melihat, taroyani. Kotak yang ke-12, mereka ramai, kamu semua perempuan sedang melihat, taroyna. Taroyna. Kotak ke-13, saya seorang lelaki ataupun perempuan sedang melihat, aro. Kotak 14, kami dua orang ataupun lebih, lelaki ataupun perempuan sedang melihat, naro. Kan, naro. Okey, boleh boyah ya. Jadi di sini ayat 77, yara adalah fi'il mudhari' kotak pertama. Dimasuki lam, maka awalam yara dibuang, dia punya huruf illah dia. Okey boyah. Fi'il mesti ada fa'il kan? Yara perbuatan melihat, tidak melihat. Tidakkah melihat? Tidakkah melihat? Oleh siapa? Okey. Ataupun tidakkah berfikir? Siapa yang berfikir ibu ya? Mana fa'il? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dekat sini? Ibu ya. Mana fa'il pada awalam yara ni? Mana fa'ilnya? Al-insanu. Al-insanu fa'il kepada fi'il. Ingat ibu ya, fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Al-insanu fa'il kepada fi'il lam yara. Okey, boleh semua insya-Allah ya. Anna di situ anna digabungkan dengan nahnu jadi anna, sesungguhnya kami, bahawasanya kami. Anna ni boleh terjemah sesungguhnya pun boleh, terjemah bahawasanya pun boleh. Dua-dua boleh ya. Khalaqnahu. Okey boleh. Khalaqnahu. Kita ada fi'il madhi khalaqa, mudhari'nya yakhluqu. Khalaqa yakhluqu. Ibu ayah yang baru belajar dengan saya sorof ni, jangan risau. Ibu ayah nanti bila belajar kelas malam, teknik faham dan hadam tu, kita akan belajar nanti. Kita akan belajar yang macam saya terangkan semalam. Pasal fi'il 3 huruf macam mana, 4 huruf macam mana, 5 huruf macam mana, kita akan belajar. Okey. Yang dah belajar dengan saya dalam beberapa bulan ini, alhamdulillah lah, ibu ayah dah ada asas yang agak kuat lah, masya-Allah ya. Jadi ibu ayah khalaqa yakhluqu. Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fihi? 3 huruf semata-mata. Allah salam ibu tak apa. 3 huruf semata-mata ke ataupun 3 huruf yang ada tambahan padanya? Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fihi? Mujarrad ibu Nurmalah, betul ya. Sulasi mujarrad. Mujarrad apa maksudnya ibu? Mujarrad semata-mata ya. Khalaqa. Inilah kita belajar dalam pengenalan semalam. Huruf dasar. Huruf dasar tu ada 3. Ada 3 dalam bahasa Arab. Biasanya huruf dasar tu ada 3. Sekurang-kurangnya ada 3. Ibu Marusa, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 3. Di sini khalaqa. Daripada khalaqan pecah jadi khaliq. Allah Ta'ala pencipta, khaliq. Kita makhluk yang kena cipta. Kita makhluk. Kan? Allah Ta'ala maha pencipta, khalaq. Okay? Penciptaan, khalqun, penciptaan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi 3 huruf utamanya khalaqaf. Jadi kalau sulasi mujarrad khalaqa, mudhari'nya yakhluqu. Khalaqa yakhluqu atas wazan apa ibu ayah? Sulasi mujarrad atas bab, dia bab apa tu? Khalaqa yakhluqu. Okey. Ibu ayah sulasi mujarrad ada berapa bab kita belajar? Ada berapa bab untuk sulasi mujarrad saja, ada berapa bab? Ada 6 bab.
Okey. Yang fa'ala ada berapa bahagian fi'il mudhari'? Fa'ala sahaja berapa bahagian fi'il mudhari'? 3. Iaitu fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu dan fa'ala yaf'ilu. Untuk fa'ila sahaja, fa'ila sahaja ibu ayah ada 2. Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Untuk fa'ula sahaja, fa'ula sahaja ada 1. Okey, boleh ibu ayah ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khalaqa yakhluqu atas bab fa'al adalah bab fa'ala yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ulu. Ya, bab pun kita panggil bab fa'ala yaf'ulu. Okey ibu ayah. Khalaqa, untuk dapat khalaqna tu fi'il madhi kotak ke berapa ibu ayah? Fi'il madhi kotak ke berapa? Khalaqna tu fi'il madhi kotak yang ke berapa? Kotak ke 14. Betul ibu ayah ya, kotak ke 14. Sekejap. Ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ada kitab kat depan saya, betul ada kipas. Kipas tu pula menolak kitab. Saya nak tutup, nak letak handphone ke pen ke atas kitab, tu tidak ada adab ibu ya. Ibu ya, kalau ibu ya ada kitab ke Quran ke kitab tafsir ke, kalau nak elak daripada angin tiup, ibu klik. Jangan letak jangan letak handphone, jangan letak duit siling ke atas tu. Ataupun ibu khairi ada apa. Jangan letak duit siling ke apa-apa botol ke, jangan letak yang sesuai, klik ke apa ke tak apa. Quran kan, jangan letak pen ke handphone atas Quran. Itu tidak ada adab ibu ayah ya. Okey, kita teruskan. Jadi khalaqna, okey, fi'il khalaqna tu mana fa'ilnya? Mana fa'il khalaqna tu? Ibu, dalam khalaqna fi'ilnya khalaqa tu. Khalaqa tu fi'il, kha lam qaf, nun alif na tu betul lah jawab. Nun alif yang na tu itu adalah fa'il dia. Mana fa'ilnya? Na tu fa'ilnya, dhamir na. Okey ibu ya, dhamir na tu, dhamir na dia dhamir kan? Dan ibu ayah fa'il mesti apa i'rab? Apa i'rab fa'il? Ingat sampai bila-bila. Setiap kali jumpa je saya akan ulang. Fa'il mesti apa ibu ayah? Fa'il mesti apa? Rafa'. Betul ibu Salma. Fa'il mesti rafa'. Okey. Fa'il i'rabnya mesti rafa'. Maka apa nama dhamir ni? Na tu dhamir apa namanya? Dhamir tulis ibu. Dhamir apa? Na tu dhamir apa? Dhamir marfu' ke mansub ke majrur? Dhamir marfu' muttasil. Dhamir marfu' muttasil, masya-Allah. Ibu Marusa suka tulis short form ibu ya. Dhamir marfu' muttasil. Alhamdulillah. Okey, jelas ibu ya. Kenapa dia marfu'? Pasal dia fa'il kepada khalaqa tadi. Kenapa dia muttasil? Muttasil kerana dia bercantum dengan fi'il khalaqa tu. Bercantum sekali kan? Kalau dia asing akan jadi nahnu. Bila nahnu, dhamir marfu' munfasil nama dia. Boleh ibu ya. Okey, cantik. Tengok pula pada hu. Khalaqnahu. Hu tu dhamir juga. Na pun dhamir, hu pun dhamir. Ibu ayah. Hu tu khalaqnahu, kami telah menciptakan dia. Kami telah menciptakan dia. Dia tu siapa ni? Manusia lah. Okey, ibu ayah tengok macam mana saya nak tasrifkan pada maf'ul bihi saja. Biasa kita tasrif khalaqa, khalaqa, khalaqu, khalaqat, khalaqta, khalaqna kan. Sekarang ni kita nak kekalkan fi'il khalaqna itu, kami telah mencipta, tapi saya nak tukar pada maf'ul bihi dia. Kami telah mencipta dia seorang lelaki, kami telah mencipta mereka dua, kami telah mencipta mereka semua, macam tu. Tengok saya buat. Macam mana saya menukar dhamir sebagai maf'ul bihi tu. Tengok saya buat ya. Kotak pertama, khalaqnahu, kami telah menciptakan dia. Kotak kedua, khalaqnahuma. Ini kalau bukan ayat Quran lah. Khalaqnahuma, kami telah menciptakan mereka berdua. Kotak ketiga, khalaqnahum, kami telah menciptakan
mereka ramai. Khalaqnaha, kami telah menciptakan ia seorang perempuan. Khalaqnahuma, kami telah menciptakan mereka berdua perempuan. Khalaqnahunna, kami telah menciptakan mereka ramai perempuan. Khalaqnaka, kami telah menciptakan kamu seorang lelaki. Khalaqnakuma, kami telah menciptakan kamu berdua lelaki. Khalaqna, kami telah menciptakan kalian semua. Kan? Khalaqnaki, kotak 10. Kami telah menciptakan kamu seorang perempuan. Khalaqnakuma, kami telah menciptakan kalian berdua perempuan. Khalaqnakunna, kami telah menciptakan kalian ramai perempuan. Tapi yang 13 ni maknanya tak adalah, tak kenalah maknanya, tapi cuma nak bagi tahu kaedah. Ya. Khalaqna ya. Itu salah lah. Maknanya salah tak kan? Aku telah ciptakan aku pula kan. Tapi nak bagi tahu kalau jadi maf'ul bihi kat kotak 13 tu, dia jadi huruf ya. Tapi kita tak sebutlah ya. Kalau kotak ke-14 maf'ul bihi tu jadi na lah. Khalaqna. Tapi tak sesuai lah kita bincangkan kan. Faham pula. Tapi itulah kaedahnya. Boleh buat ya. Jadi di sini khalaqnahu, hu tu dhamir. Ulang balik ibu, hu tu sekarang ni apa dia jadi apa? Khalaqna, na tu fa'alnya. Hu ni jadi apa sekarang? Maf'ul bihi, betul ke Azliza? Masya Allah. Jadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi apa? I'rab maf'ul bihi buaya. Rafa' ke nasab jar. Nasab. Maka ibu ayah ni dhamir apa ni? Dhamir mansub. Dhamir mansub. Muttasil ke munfasil? Dhamir mansub muttasil ke dhamir mansub munfasil? Ibu ayah. Muttasil, betul Ibu Maimunah ya. Dhamir mansub muttasil. Kalau munfasil mesti ada apa? Kalau munfasil mesti ada apa? Dhamir mansub munfasil mesti ada apa? Huwa, bukan Ibu, bukan. Cuba yang lain fikirkan. Mesti. Ejaan Ibu Marusah pula salah. Ejaan tu salah. Dah hampir betul dah. Cuba Ibu tulis dalam Arab kalau boleh. Dalam surah Fatihah tu kita baca tu. Iya, alif bawahnya hamzah, ya sabdu alif. Iya, alif bawahnya hamzah, ya sabdu dan alif. Iya. Boleh boya? Macam tu Ibu Musa betul. Iya, ya tu sabdu Ibu ayahnya. Iyahu, iyahuma, iyahum. Itu dhamir mansub. Dhamir mansub mesti ada iya. Iyahu, iyahuma, iyahum. Surah Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Wa iyaya farhabun wa iyaya fattaqun. Itu dhamir mansub munfasil. Boleh ibu ayahnya semua insya-Allah, alhamdulillah. Okey, saya nak minta seorang ibu ayah cuba try. Tak apalah. Nanti payah pula tak apa. Min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kita tengok perkataan khasim ya. Khasim. Kejap ya. Kita tengok. Okey. Jadi Ibu, khasim adalah okey. Khasim ini sekejap ya. Saya confirmkan balik. Dia sama ada dia memang dia isim fa'il ya, isim fa'il. Tetapi daripada khasimah ke khasama. Saya nak confirmkan balik ya. Okey, tak apa. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khasim ini maknanya apa ni? Suka membantah. Khasim
maksudnya suka membantahnya. Khasim ni musuh ataupun yang orang suka untuk bantah kerjanya. Okey boy, khasim ini adalah sama ada dia isim fa'il daripada khasima. Kadang-kadang ibu ya, isim fa'il datang atas wazan fa'il, ya. Daripada khasima yakhsamu ataupun khasim fa'il daripada maaf saya silap. Khasim di sini, yang di sini khasim adalah kita panggil sifat musyabbahah. Khasim suka melawan, suka lawan. Saya silap tadi ya. Dalam kamus memang ada sebut, tapi yang tepatnya sifat musyabbahah tadullu ala subut min khasima. Okey, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi khasima. Sekejap ya. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi khasima. Khasima yakhsamu. Khasima yakhsamu. Okey, apa maksud khasima? Suka lawan. Khasima ni maksudnya suka melawan. Lawan, bila lawan musuh lah maksudnya. Cuba tengok terjemah yang buat apa dia? Khasim. Apa terjemah khasim dalam Quran terjemah yang buat? Musuh. Apa sifat musuh yang buat ya? Sahabat ke lawan? Musuh sifatnya berlawan. Gaduh kerjanya, melawan. Sifatnya melawan. Ini boleh ya, dalam bahasa Arab kita ada fi'il khasima yakhsamu. Khasima yakhsamu. Apa maksudnya? Khasima bab fa'ila yaf'alu. Maknanya suka berlawan. Maksudnya berlawan. Okey, maknanya berlawan. Okey. Jadi kalau khasim tadi kita panggil sifat musyabbahah. Dia macam ni bu, sifat musyabbahah ni benda tu dah melekat pada dia. Contoh, alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Apa terjemah alima ya'lamu? Tahu. Boya, manusia ni kita tahu daripada jahil ke atau kita dah memang tahu? Sifat tahu tu kita kena belajar ke ataupun kita dah lahir dan memang pandai? Kita belajar. Asal kita jahil. Kita semua asalnya jahil. Lalu kita belajar. Maka ibu ya, sifat tahu tu memang dah melekat pada kita ke ataupun kita kena usahakan untuk tahu? Kita kena usaha untuk tahu. Jadi ibu, kita ni bukan alim, kita ni alim. Kalau kita tahu kita panggil alim. Ain alif lam mim, alim. Kerana sifat ilmu itu bukan sentiasa melekat pada kita. Ia baru ada. Asal kita jahil. Maka kita bila kita ada ilmu, kita dipanggil alim. Ain alif lam mim, alim. Atas wazan fa'il, isim fa'il. Fa'il. Tetapi Allah Ta'ala, sifat ilmunya Allah Ta'ala itu ibu, sejak azali kan. Allah Ta'ala maha mengetahui, pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak ada mulanya. Allah Ta'ala memang maha mengetahui segala. Jadi buaya, sifat tahu itu sentiasa melekat tak pada Allah? Sifat tahu itu sentiasa melekat tak pada Allah? Ya, sentiasa melekat pada Allah. Maka Allah Ta'ala alim ke alim? Allah Ta'ala alim ke alim? Pertama ke kedua? Alim ke ain alif lam mim ataupun alim ain lam ya mim? Kedua, alim. Kita bukan alim, kita alim. Kalau kita berilmu, kalau kita ada ilmu itu pun kumpul semua ilmu manusia, makhluk ni, tak ubah macam setitis air di lautan je, tak ada apa kita ni boleh. Jadi kita ni alim saja. Allah Ta'ala dia alim. Kenapa? Alim atau wazan fa'il. Jadi kita panggil sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ni maksudnya sifat yang dah memang ada melekat kat orang tu. Kalau Allah Ta'ala melekat pada Allah Ta'ala lah. Kalau manusia pada manusia. Jadi di sini buaya, apa yang melekat ni? Khasim. Sifat manusia ni dia khasim, masih nak melawan aja kerja. Jadi sifat manusia ni khasim. Apa maksud khasim? Asyik nak melawan. Asyik nak bermusuh. Tu. Boleh hibuayahnya. Hibuayah. Nampak tak sekarang ni manusia melawan Allah Ta'ala? Kan? Satu dunia ni berapa banyak yang beriman? Sikit saja yang beriman. Yang beriman pula sikit saja yang Islam. Yang Islam pula berapa banyak yang betul-betul beriman? Berapa banyak yang betul-betul jaga sembahyang? Berapa banyak yang betul-betul mentaati perintah Allah Ta'ala? Berapa banyak pula yang hari-hari melanggar perintah Allah? Termasuk kita lah.
Kita ni khasim, sifat manusia ni khasim. Untunglah manusia-manusia yang hari-hari Allah Ta'ala bagi taufik hidayah padanya untuk belajar, untuk baca Quran, untuk selawat sebanyak-banyaknya, berkongsikan kebaikan. Kalau dibuka TV, buka TV yang manfaat pada dia, manfaat pada agama dia, pada keluarga dia cakap baik-baik. Untung orang macam ni. Suka baca Quran. Baca Quran tu rasa manis. Jadi boleh kita buat kelas ni supaya kita baca Quran tu rasa manis. Rasa manis dan kita rasa seronok baca Quran. Bila kita baca Quran, kita nak nampak fi'il ini, fi'il mudhari', fi'il madhi. Kan di samping kita nak tahu maknanya. Jadi manis simbolnya. Okey. Jadi manusia ni tapi secara umum sifat manusia ni khasim. Ibu ayah khasim tadi apa? Suka melawan. Nampak tak ibu ayah sekarang? Asalnya daripada khasima yakhsamu, fi'il madhinya khasima. Ini ilmu sorof lah ni, perbahasan ilmu sorof. Khasima, 3 huruf dasarnya khasima. Daripada khasima datang perkataan khasim atas wazan fa'il. Atas wazan fa'il maksudnya apa? Suka melawan. Jelas tak ibu ayah? Kan lepas ni kalau kita baca ayat ni, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kalau kita belajar tafsir nanti kita belajar. Manusia ni dia tak tengok ke, ya Allah kami ciptakan dia daripada nutfah air mani. Tapi nutfah ni bukan perkataan yang kita belajar sorof kat sini. Pasal tu kita tak bincang. Kita terus lompat pada khasim. Tapi kalau kita baca balik, manusia ni kami ciptakan dia daripada air mani. Hina, dah lah hina. Tak sedar diri, tiba-tiba nak melawan kita ni. Siapa kita lah ibu ayah? Kita ni lah. Saya dan ibu ayah lah. Siapa? Keluarga kita ni, anak-anak, cucu ni. Tak jaga sembahyangnya. Tak rasa bersalah. Tak pergi masjid. Paling kurang ibu, walaupun kita tak dapat pergi masjid, ibu ayah tak dapat pergi masjid, paling kurang rasa bersalah, rasa sedih bila dengar azan, sedih dengar, paling kurang kena ada rasa. Saya dan ibu ayah kena ada rasa macam tu. Ya Allah, bagilah kita semua cepat dapat hidupkan masjid balik. Ibu ayah kita ni khasim, asyik nak melawan saja. Dan khasim, Allah datangkan lagi sifat pada khasim tu, mubin. Bukan saja melawan, tapi melawan yang mubin, sungguh-sungguh, nyata. Mubin tu ibu ayah daripada abana. Dia daripada bayan, asalnya daripada bayan. Apa dia bayan? Bayan itu maksudnya jelas. Kan? Biasa ada tak ibu pernah dengar orang kata jemaah tabligh memberikan bayan? Pernah tak dengar? Jemaah tabligh memberikan bayan. Pernah dengar tak bayan? Siapa pernah dengar? Orang kata jemaah tabligh memberikan bayan. Bayan tu maksudnya penerangan, penjelasan. Bukan ceramah, penjelasan, penerangan mengenai iman dan amal. Itu bayan. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bayan itu daripada bana yabin. Bana yabinu maksudnya jelas. Bana yabinu. Itu sulasi mujarrad. Tapi ada huruf illah, bana yabinu. Kalau jadikan di bab if'al, dia akan jadi abana, abana yubinu. Abana yubinu. Masdarnya ibanatan, ibanah. Tak apalah, itu tak tulis tak apa. Tapi isim fa'ilnya mubin. Isim fa'ilnya mubinun. Mubin tu isim fa'il daripada abana yubin. Jadi boleh mubin di sini yang jelas nyata. Yang nyata. Musuh yang nyata. Kan? Bukankah kami menciptakan manusia? Awalam yarul insan. Tidakkah berfikir oleh manusia? Tidakkah melihat oleh manusia? Anna, sesungguhnya kami khalaqnahu, kami telah menciptakan dia manusia tadi min nutfah, daripada setitis air mani yang hina. Faiza, tiba-tiba huwa, dia manusia tadi, khasim, asyik nak melawan, mubin, yang nyata, asyik nak melawan musuh yang nyata. Jadi musuh yang nyata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh untung tak daripada bilion manusia kat dunia ni, daripada berapa bilion manusia kat dunia ni, Allah Ta'ala telah pilih kita untuk jadi orang beriman pada Allah Ta'ala. Ibu ayah rasa untung tak?
Untung sangat-sangat Ibu Ayah kita tak minta pun. Allah Ta'ala bagi kita jadi orang beriman ni, kenal Allah Ta'ala, baca Quran, kita tak minta pun Ibu Ayah, kita tak minta. Allah Ta'ala pilih ni, roh-roh kita ni, daripada alam arwah lagi. Syukur sangat Allah Ta'ala pilih kita ni. Syukur sangat. Allah Ta'ala pilih kita. Ramai orang kat dunia ni tak ada iman. Ibu Ayah, orang kat dunia ni ramai orang tak ada iman. Ramai orang yang tak kenal Allah Ta'ala. Jiran-jiran kita, jiran saya. Pakcik tu baik sangat. Agama baik sangat. Terlalu baik. Sangat baik. Akhlak orang beriman ada pada dia. Tapi dia belum beriman pada Allah. Sebelah saya, Man. Bukan Man Melayu. Mandif Singh. Saya panggil Man je. Yang baik, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi belum beriman pada Allah. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum lagi orang-orang yang Allah ciptakan dia dan dia jadi musuh pada Allah. Ibu Ayah, kita duduk kat Malaysia ni untung sangat. Pergi mana-mana sikit-sikit masjid surau. Pergi mana-mana ni masjid banyak. Surau banyak dalam kompleks surau wajib ada. Tiba-tiba sekarang ni kita tak dapat nak sembahyang dekat masjid, dekat surau. Sedih sangat Ibu Ayah. Sedih sangat. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur sangat. Kita kena syukur sangat kita ni orang beriman. Dan beriman, Allah syukur sangat Allah bagi kita nikmat belajar Quran. Allah bagi kita nikmat belajar Quran. Allah bagi kita nikmat kenal Allah SWT. Ramai orang bila dia kena penyakit ke, contoh sekarang ni melanda kita COVID-19 ni kan. Kalau orang tak beriman pada Allah, dia sampai bunuh diri dan sebagainya Ibu Ayah. Tapi kita beriman pada Allah. Orang yang ada iman pada Allah Ibu Ayah, kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Kita tahu ini takdir daripada Allah. Allah uji kita. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang beriman pada Allah, lagi diuji, lagi dia rasa Allah Ta'ala tu nak sayang pada dia. Dia tahu makin dia diuji, itu tanda Allah Ta'ala sayang pada dia. Makin dia diuji, dia akan makin hampir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jangan jadi orang yang khazim. Khazim ni orang yang sedang melawan Allah Ta'ala. Ibu Ayah, maaf saya minta maaf sangat. Ibu Ayah, cerita ni sekarang ni Ibu Ayah kena banyak baca Quran. Saya dengan Ibu Ayah, kita kena banyak baca Quran. Kita kena banyak baca Quran. Baca Quran biar sampai manis. Selawat biar sampai manis. Kalau ibu tengah masak kat dapur, Ibu Ayah, ibu tak dapat nak baca Quran kan? Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai benda tu jadi jadi pasah pada lidah. Sampai ibu melatah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melatah pun keluar selawat. Biar sampai macam tu. Jangan melatah pecut mak engkau dah semua keluar. Tak nak macam tu Ibu Ayah. Tanda kita satu ayat di hari ni tak apa. Tanda benda tu dah melekat dalam hati kita Ibu Ayah. Kalau kita melatah pun Allah Subhanallah, Allah Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau keluar selain daripada itu, bimbang benda tu tak ada. Kalimah-kalimah ni tak ada dalam hati kita. Hanya sekadar di lidah saja, tak ada dalam hati. Ibu Ayah, lori bawa ikan, ketika mana dia accident, dia akan keluarkan apa Ibu Ayah? Dia akan keluarkan ikan. Lori bawa tembikai, ketika mana dia terbalik, yang akan keluar adalah tembikai. Ibu Ayah yang dirahmati Allah, orang bila dia mati, dia akan sebut apa yang biasa disebut dekat dunia dulu. Kalau dia dekat dunia, dia banyak cakap benda-benda lama, nak mati nanti pun wala ayazbillah, takut benda tu yang dia akan sebut, tak sebut la ilaha illallah. Maka Ibu Ayah, untung sangat kita ni Islam, untung sangat kita ni Allah Ta'ala bagi nikmat belajar agama walaupun share online. Untung lagi Allah bagi ibu-ibu nikmat belajar bahasa Quran. Belajar bahasa Quran. Kenapa saya buat kelas-kelas sekarang ni, saya buat percuma Ibu Ayah. Tak ada yuran. Saya yuran tu melalui tajaan. Kalau ada tajaan lah, kalau tak ada pun saya terus buat kelas macam biasa sekarang ni. Ibu Ayah, pasal apa ini, Allah Ta'ala telah pinjamkan pada saya sedikit kefahaman bahasa Arab. Dan saya rasa saya tak nak mati, melainkan saya dah usaha sungguh-sungguh untuk sebarkan. Jadi Ibu Ayah tolong saya. Ibu Ayah dah tahu, tolong ajarkan keluarga Ibu Ayah, anak cucu Ibu Ayah, tolong ajarkan. Tolong ajarkan surah Kahfi kan, dah hafal 10 tu kan.
Ibu-ibu ajar anak cucu, tunjukkan setiap kalimah tu. Tunjukkan yang saya ajar tu, tunjukkan. Dan minta cucu hafal. Biar berpanjang pahala kita insya-Allah ibu ayah ya. Okey. Dan saya setakat ini saja dulu insya-Allah. Ibu ayah ada soalan tak? Ada soalan boleh tanya. Jadi hari ini kita ayat 77 ya. Apa ni sekarang kita sambung? Tak ada ya? Okey, kita sambung setengah-setengah sekarang ibu ayah, kita sambung sambungan surah At-Takwir. Tafsir ni dah lama tak sambung. Pukul 3 takut saya tak darat. Jadi saya buat pukul 9.30 ni, ibu-ibu ayah yang ada ke lapangan sahaja boleh join insya-Allah ya. Siapa yang sibuk tak apa. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله العالمين عفوا semua sama-sama wa iyyak ramai buaya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.